Terima kasih, Datuk Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya memulakan perbahasan saya pada hari ini, perbahasan belanjawan 2013, dengan deklarasi bahawa bajet ini sebenarnya gagal menjamin masa depan generasi muda. Negara kita, Datuk Menteri Pertua, secara demografik ditakrif sebagai negara muda, di mana 70% warga di bawah 40 tahun, 50% di bawah 25 tahun. Daripada jumlah ini, 60% daripada isi rumah mempunyai pendapatan di bawah RM3,000 sebulan, manakala 40% isi rumah pula mempunyai pendapatan bawah RM1,500 sebulan. Benarlah apa yang dikatakan oleh laporan Bank of America Merrill Lynch tahun 2010. Dengan izin, Malaysia forecasted to be young and poor by 2030. Malaysia's relatively high population growth rate will see the country remain comparatively young over the next 2 decades, but economic growth is not expected to keep pace with population expansion. Oleh demikian adalah menjadi tanggungjawab, seharusnya menjadi tanggungjawab dan keutamaan mana-mana kerajaan untuk mengelak jangkaan tersebut daripada direalisasikan. Bajet kerajaan harus beri tumpuan untuk memperkasakan daya saing golongan muda di tanah air dan juga di persada dunia, insya-Allah. Hari ini, Datuk Menteri Pertua, dunia menyaksikan satu proses demokrasi yang penting. Debat pertama antara Presiden Obama dan pencabarnya Mitt Romney daripada parti Republican. Malang di Malaysia bukan sahaja dicanang oleh Perdana Menteri sebagai, dengan izin, the best democracy in the world, tapi Yang Berhormat Pekan tidak mahu berdebat dengan Ketua Pembangkang, malah berdegil, tak mahu hadir pun dalam Dewan untuk mendengar perbahasan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Permatampau. Pada saya, di manakah perginya kebertanggungjawaban kepimpinan demokrasi terbaik di dunia? Kita mahu tinggalkan satu khazanah yang penting bagi anak-anak muda. Anak-anak muda jangan terpukau dengan kepimpinan demokrasi palsu. Apa guna ada piala Perdana Menteri di sekolah-sekolah jikalau Perdana Menteri sendiri tak menunjukkan contoh yang terbaik dalam hal ini. Datuk Yang Dipertua, hakikatnya anak-anak muda sekarang terpaksa pasrah dengan peningkatan gaji sebanyak 2.6% berbanding dengan inflasi. Inflasi kadar puratanya dalam 10 tahun kebelakangan adalah 3.2%. Tujuan kerajaan seperti yang diumum oleh Economic Transformation Program ini akan mengeruhkan keadaan. Kenapa? Ini seolah-olah menjangkakan mahu merealisasikan apa yang diunjur oleh Merrill Lynch, iaitu ETP menyatakan nisbah gaji pekerja berbanding keuntungan syarikat akan menurun daripada 28% hingga 21% sekarang. Lalu penekanan bajet BN adalah kepada jangka atau langkah jangka masa pendek. Unjuran peratus tambahan hasil pendapatan negara untuk tahun depan, Datuk Menteri Pertua, hanya sekadar 0.7% naiknya daripada 207 bilion sampai 286 bilion ringgit. Antara yang terkecil sejak 1999, our revenue, the smallest percentage since 1999, dengan izin. Kerajaan hanya bertumpu walaupun dengan keadaan kemelut sebegini kepada transformasi hiasan, bukan pelaksanaan reformasi struktur. Jadi untuk memastikan jumlah lebih tinggi diperuntukkan untuk bajet pembangunan, hasil pendapatan ini harus kita fikir secara serius, khusus dalam usaha mengurangkan ketirisan dan pembaziran, insya-Allah, untuk meningkatkan revenue. Pada hemat saya ada dua faktor. Boleh sikit sebelum berpindah topik lain. Silakan Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih Datuk Speaker. Saya cuma nak mencelah di sini kerana pagi tadi ada dibangkitkan dan dijawab oleh Timbalan Menteri Kewangan, tapi saya tak sempat nak menyambung perkara itu. Isunya ialah semasa mesyuarat APEX, ada beberapa pemimpin kerajaan yang mengetengahkan kebimbangan mereka, termasuk kepada negara-negara seperti Malaysia, iaitu kebimbangan mereka terhadap kehilangan hasil yang sangat signifikan. Maknanya kebergantungan negara-negara seperti Malaysia ni terhadap revenue akan datang ni nampak gaya makin menurun, dan sejajar seperti yang Lemah Pantai bangkitkan tadi sangat relevan. Agaknya kerajaan dalam bajet ini pun tidak menumpukan sebagaimana isu untuk menyediakan jaringan supaya hasil kita ni tidak
tidak terbazir dan gagal kita kutip sebagaimana sepatutnya. Dan saya rasa Lembah Pantai juga menyebut perkara yang mustahak, makna kebimbangan ini selaras dengan ketua-ketua kerajaan yang pada bersidang dalam APEC menyuarakan yang tidak ada jawapan daripada pemimpin kerajaan kita termasuk Perdana Menteri tentang isu ini. Saya tak ada pandangan Lembah Pantai. Terima kasih Yang Berhormat Belinda Mahkota dengan Satu Speaker. Memang kerana itu saya fikirkan bila nampak untuk tahun 2013 0.7% ya, antara yang terendah sejak 1999. Perkara ini harus diberikan dengan tumpuan yang begitu serius oleh kerajaan, khusus bagaimana mampu perbaiki status yang sedia ada. Datuk Yang Dipertua, saya harap dapat dimasukkan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Belinda Mahkota dalam ucapan saya. Faktor pertama,